50 tahun kemudian Cyrus the Great daripada Parsi serang Bukhtansar, hantar balik orang-orang Bani Israel, bina balik kali kedua. Mereka bina balik kali kedua, bina balik Haikal Sulaiman. Dan sekali mari Maharaja Nero daripada Mesir, Maharaja Nero daripada Yunani, mari pula raja-raja Mesir serang. Tapi last sekali mari siapa? Mari hak Rom lingkup habis. Rom mari lingkup habis, buat kali yang kedua. Masa itulah yang tinggal cuma satu-satu yang asli masih tertinggal ialah tembok ratapan, Wailing Wall. Ada pada pergi baca buku kecil tu. Itulah hak tinggal. Inilah diaspora ni. Romawi pegang. Dia panggil apa? Dia panggil kerajaan interim, kerajaan sementara. Pusat dia di Byzantium tu. Byzantium Timur. Jadi masa itulah lahir Nabi Allah Isa alaihi salam. Zaman Rom kan? Zaman Herodes. Zaman Konstantin. Zaman Augustus. Apa ni saya malas nak bincang ni pasal apa? Tiga-tiga tu betul, pasal apa tiga-tiga tu tepat. Kenapa Konstantin bukan Konstantin, saya lupa nama satu lagi hak emperor besar betul. Kenapa Herodes dan kenapa Augustus? Hak betul-betul Nabi Isa lahir memang hak memegang teraju di Byzantium memang dia ni. Tapi hak jaga kawasan Palestin ialah Maharaja Herodes. Bila Nabi Isa dibawa lari oleh mak dia ke Mesir selama 10 tahun, dia balik tu Herodes dah mampus. Herodes meninggal, dilantik hak baru Augustus. Jadi sebenarnya dia hidup tiga-tiga. Jadi jangan buat pening Jadi sebenarnya Nabi Isa hidup zaman siapa? Hidup zaman hak kita kata ketua emperor tu ke? Herodes pun dia juga, Augustus dia juga. Mana mungkin seorang hidup pada tiga tu? Sebenarnya tu keadaan dia. Seorang tu emperor besar Byzantium, memanglah Nabi Isa dia hidup zaman emperor ni. Tapi hak didi Palestin tu Herodes. Dia punya raja yang memerintah, hidup juga. Tapi bila dia pi lari dengan mak dia ke Mesir cari perlindungan, hak ni mati. Lepas tu naik Augustus, dia pun balik. Boleh faham? Jadi tiga-tiga tu semuanya sehidup sezaman dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Tu sejarah, tak faham sejarah dia jadi pening. Okey, yang pertama. Yang kedua, Allah bagi kelebihan umat ni ialah pahala ganjaran yang berlipat kali ganda. Sebab kita usia yang pendek, umur yang pendek, tak panjang. Orang dulu umur ribu-ribu. Orang dulu umur ratus-ratus. Dia hidup 700, 800. Kalau dia orang baik, Allah. Tapi dulu, satu baik, Allah balas satu pahala. Satu jahat, satu jahat. Jadi tak apalah dia hidup ratus-ratus. Kita hari ni dahlah hidup 50 tahun, 40 tahun. Kalau nak banding satu baik kita selama 40 tahun, 40 boleh ada. Kalau orang tu 700. Jadi sebab kependekan umur umat ni, satu baik yang kita buat Allah ganjari dengan 10. Buat satu dosa bukan 10, tapi satu juga. Kalau niat nak buat baik, niat tu tak buat lagi, ni bukan niat tu tak buat, niat dah tapi tak terlaksana kebaikan hak diniatkan pun dapat pahala. Tapi niat nak buat jahat, selagi tak terlaksana jahat tu Allah tak kira. Payah tu nak cari tu. Pahala yang berlipat ganda. Antara yang lain yang ketiga ialah syafaat Nabi. Sebab kita hidup umat akhir zaman, maka kita mengharapkan syafaat daripada Nabi Muhammad. Nak dapat syafaat Nabi, kena memperbanyakkan amalan selawat. Sebab tu ulama kata, kalau kita sayang Allah, perbanyakkan la ilaha illallah. Kalau kita sayang Nabi, perbanyakkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita sayang diri kita, perbanyakkan astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Syafaat Nabi yang kita harap. Sejahat-jahat kita pun harap syafaat Nabi. Banyak buat dosa pun bila kenangkan dan ingat kita umat Nabi, memang kita harap syafaat Nabi. Dan lebih-lebih lagi Nabi dikurniakan syafaat al-uzma. Bila perbahasan dalam kitab tauhid tentang syafaat Nabi, sekurang-kurang ada 5 jenis syafaat yang Nabi boleh syafaatkan pada umat dia. Okey, jenis syafaat yang pertama ni,
Nabi boleh tolong bagi syafaat untuk memberatkan amal timbangan seseorang. Okey, contohlah kita bayangkan seseorang tu diadili oleh Allah yang dosa dia 51, pahala dia 49. Kalau kira tengok pada timbangan ni patut masuk 51 dosa, 49 pahala. Patut masuk neraka. Tapi dengan syafaat Nabi, Nabi bagi syafaat memberatkan. Maksudnya jadi hak 49 ni jadi berat pada hak 51. Jadi dia dapat dimasukkan ke dalam syurga tanpa masuk neraka. Satu jenis dia. Yang kedua, orang ni memang berat banyak lah kita kata. Maksudnya 60 jahat, 40 baik. Jadi dia akan dimasukkan ke dalam neraka dulu. Tapi Nabi bagi syafaat, dia daripada neraka tadi, sebab dia sikit balance dia 60-40, dia boleh dikeluarkan daripada neraka dan diletakkan di dalam syurga. Kena masuk neraka dulu, tapi sebab 60-40. Jadi masuk neraka, duduk dengan habis kicau, habis cuci, habis hak mana dosa dia, boleh masuk dalam syurga. Yang ketiga, hak ni Nabi boleh syafaatkan masuk syurga tanpa hisab. Ada golongan-golongan tertentu dengan syafaat Nabi, mereka boleh masuk syurga tanpa hisab. Itu yang ketiga. Yang pertama, boleh memberatkan timbangan tanpa masuk dalam neraka. Hak ni masuk dalam neraka, boleh dikeluarkan balik. Lepas tu yang ketiga, masuk syurga tanpa hisab. Yang keempat, Nabi boleh, siapa yang dah masuk syurga dengan tingkatan mungkin hak bawah, Nabi boleh up naik kepada grade yang lebih tinggi. Mungkin kita kata syurga An-Naim, naik kepada syurga Firdaus. Syurga hak rendah, naik kepada syurga Ma'wah. Masuk dah syurga. Tapi tingkatan dia tu boleh di-upgrade dengan syafaat Nabi. Dan begitu juga syurga, begitu juga neraka. Kira dia ni hak tahap neraka nombor 6. Tapi mungkin banyak selawat ke banyak apa, Nabi boleh peringankan jadi neraka nombor 2 ke neraka nombor 1. Neraka tetap neraka, tapi dia punya hukuman tu daripada nombor 6 naik nombor 4 ke, daripada nombor 3 naik nombor 1. Apa pun kita ingat, siapa yang meninggal dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah dengan seikhlas-ikhlas dan seyakin-yakinnya, mudah-mudahan Allah mewafatkan dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebab bab mati ni kita tak tahu. Bila kita tak tahu, jam tak tahu, hari tak tahu, bulan tak tahu, tahun tak tahu, bentuk kematian yang nak menimpa kita pun kita tak tahu. Mati biasa atas katil ke, mati tertidur ke, mati terbersin ke, mati tercekik makanan ke, mati jatuh gaung ke, mati kena langgak ke, mati aksiden ke, kita tak tahu. Tapi kita harapkan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan dapat melafazkan kalimah syahadah buat kali yang terakhir sebelum roh berpisah daripada jasad. Dan kita mengharapkan syafaat daripada Rasulullah dengan memperbanyakkan amalan selawat. Yang keempat, kelebihan umat ni Allah menangguh dan menundakan hukuman. Kalau dulu umat-umat Nabi dulu buat hal terus dihukum. Sembah berhala zaman Nabi Nuh, mari terus banjir besar, lingkup habis. Zaman Nabi Hud mementingkan duniawi, material, mengabaikan akhirat, tak percaya ni hari akhirat, mari hukuman, mari petir, mari guruh, mari ribut pasir menenggelamkan mereka. Zaman Nabi Saleh, zaman Nabi Saleh ni apa berlaku? Mereka ikut peninggalan nenek moyang dari sudut kebudayaan, dari sudut adab, dari sudut tata cara dan ritual dalam keagamaan. Mereka lawan Nabi, tak percaya Nabi, mencabar mukjizat Nabi, bahkan mencabar Tuhan. Wahai Saleh, bila azab Tuhan kamu nak turun ni? Wak mai, cepat sikit, cabar dah tu. Akhir sekali, mai sungguh gempa bumi, lingkup habis. Mari pula zaman Nabi Lut, dia buat perangai tak elok pula.
Allah balik dari atas ke bawah, bawah naik ke atas, jadi sekarang Laut Mati berada di Jordan. Zaman Nabi Syuaib, Ashabul Madian, geng-geng Madian, dia suka tipu dalam timbangan, tipu dalam bidang ekonomi, tahan orang tengah jalan, buat kacau tengah jalan, ala-ala gangsterism, rampas barang orang, ambil barang orang. Ashabul Aikah, ada lagi. Biasa 3 kali iklan ni cerita nak habis kan. B pula dah. B ni Indon bunyi B. BJE 9553. Halang perjalanan, sila alihkan, terima kasih. Jenis kereta tak disebutkan di sini, cuma pelik je. BJE 9553. Ambil perhatian tuan kepada kenderaan ni. Terima kasih. Baik. Umat ni Nabi pernah berdoa untuknya supaya Allah tunda dan tangguhkan hukuman. Kalau bayangkan permintaan dan doa Nabi pada Allah ni tak ditunda dan tak ditangguhkan, agak-agak berapa kerat je yang dapat hidup hari ni. Kita tengok sebab dihukum umat Nabi Allah Nuh kerana sembah berhala. Berhala zaman Nabi Nuh ada 5 je. Berhala zaman kita dah agak-agak. Boleh bilang tak? Tak mampu nak bilang. Malaysia saja pun tak larat. Apatah lagi seluruh dunia. Kalau dengan berhala hak banyak ni, Allah mari banjir besar sekali lagi, berapa orang je selamat? Tinggallah sikit kita kata. Lepas tu kita ambil kecenderungan umat Nabi Hud. Tak percaya hari akhirat. Tak ada hidup mati ya, mati ya. Tak ada pembalasan, tak ada bangkit balik, tak ada titian sirat, tak ada timbangan, tak ada azab kubur, nikmat kubur, tak ada. Mementingkan keduniaan, bina bangunan pencakar langit. Allah hukum. Hari ini ada tak jenis sifat macam ni? Ada. Kena pula tu, tinggal lagi sikit. Umat Nabi Soleh lawan Nabi. Tak percaya Nabi. Tak ada Nabi-Nabi ni. Tak ada Allah utus orang tu, orang ni. Mana ada mukjizat-mukjizat benda pelik ni. Belah bulan lah, naik buruk lah. Tak boleh nak terima akal. Tak rasional langsung lah. Tak ada saintifik langsung lah benda-benda macam ni. Hukum hak ni tinggal lagi sikit. Mari zaman umat Nabi Allah Ibrahim sembah dewa, sembah bulan, sembah bintang, sembah matahari, sembah berhala lagi. Kalau ada lagi hak ni tinggal sikit lagi. Mari zaman Nabi Lut, dia buat LGBT pula. Nasib baik Allah tak hukum. Kalau Allah terbalikkan tu banyak lagi pula dah. Apa dia panggil? Allah, dia panggil apa tu, atas laut mati kan. Agak-agak berapa laut mati lagi akan terhasil dengan perbuatan LGBT hari ini. Kalau kita ambil perkiraan, lagi tinggal sikit. Lepas tu umat Nabi Syuaib, tipu timbangan, tipu ekonomi, berlambak, menipu dah. Tinggal lagi sikit. Mari pula umat tu, umat tu mengaku Nabi Isa Tuhan, hak tu anak Tuhan, hak ni anak Tuhan, hak tu Tuhan tu, hak ni Tuhan tu, lagi sikit. Mari zaman Nabi Muhammad, hak minum araknya, hak berhalanya, hak berjudinya, hak kubur anak hidup-hidupnya, hak buang anak apa ni, lagi tinggal sikit. Agak-agak dalam hak sikit tu kita ada ke tak? Kita bimbang hak tinggal sikit tu langsung kita tak ada. Takut dah terjebak dengan hak sepatutnya dihukum lebih awal. Tapi sayangnya Allah simpan taubat untuk kita.